Kita boleh mulakan surah An-Nur mulai ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur ayat 32. Wankihu, dan nikahilah olehmu al-ayama akan wanita-wanita janda, minkum, di antara kamu, wassalihin, dan lelaki-lelaki duda, min, daripada, ibadikum, hamba kamu, hamba-hamba lelaki kamu, min ibadikum, ya, daripada hamba-hamba lelaki kamu, wa imaikum, dan hamba-hamba perempuan kamu, in, jika, yakunu, adalah mereka, fuqara, orang-orang yang fakir, yughnihim, ia cukupkan akan mereka, Allahu, oleh Allah, min fadlihi, daripada kurniaannya, wallah, dan Allah, wasi'un, yang amat luas, alim, lagi amat mengetahui. Baik, ya. Ayat 31 dulu, ya, yang dulu, iaitu berkaitan dengan aurat, ya, iaitu aurat bagi perempuan, ya, wanita yang mukminat, yang beriman. Jadi, ya, diterangkan tentang aurat-aurat mereka pada ayat 31. Tapi kena ambil tahu juga, ya, jangan kita terlampau keras menghukum. Contohnya, ya, seandainya perempuan yang, ya, tua, mereka berpakaian, ya, tidak berapa menutup aurat. Contohnya, mereka hanya pakai tudung biasa, ya, tudung letak, ya, macam itulah, ya, tak menutup aurat, dengan, ya, pakaian kebaya contohnya, ya, artinya tak lengkap sebagai menutup aurat. Ya, di situ sebenarnya tidak ada kesalahan, ya, kalau berdasarkan kepada ayat 60. Ya, letak notalah, ya, pada ayat 60, ya. Jadi pada ayat 60 itu menerangkan tentang maknanya kena gabungkanlah, ya, ayat 31 ni, ya, penekanan tentang aurat, ya. Kemudian ayat 60, ya, menerangkan tentang kelonggaran,
Iaitu kepada siapa? Kepada perempuan-perempuan yang sudah tua. Ya. Saya bacakan dalam ayat tersebut. Belum sampai lagi ya, tapi saya bacakan ayat 60 itu. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan. Allati la yarjuna nikahan. Dan perempuan-perempuan yang putus haid daripada wanita-wanita. Mana wanita-wanita yang sudah putus haid. Terdiri daripada wanita-wanita yang sudah tua. Allati la yarjuna nikahan, yang tidak mereka mengharapkan untuk nikah. Tak ada nak mengharap nak nikah. Dah tua. Falaisa alaihinna, maka tiada kesalahan atas mereka junah an yadokna, bahawa mereka meletakkan atau menanggalkan siabahum akan pakaian mereka, ghaira mutabarrijat, tidak sebagai tabaruj, sebagai jahiliah, maknanya tidak seperti orang jahiliah, maknanya meletakkan pakaian tapi bukan sebagaimana tabarus jahiliah. Maknanya hal ini ataupun ayat ini ia menerangkan bahawa satu kelonggaran untuk perempuan-perempuan yang sudah tua, yang tidak ada keinginan untuk berkahwin. Kalau kat rumah dia keluarga-keluarga datang, dia pakai sebagai pakaian-pakaian biasa dia kat rumah, tak pakai tudung contohnya, itu maknanya tidak ada kesalahan, bukan sebagaimana tabarut jahilah menunjukkan terus kehormatan, itu salah lah. Tapi sekadar pakaian-pakaian biasa, tidak ada kesalahan. Atau orang-orang tua yang berjalan, tapi tudung tadi nampak rambut dia contohnya, tudung selendang, selendang biasa, tak nampak rambut dia, Jadi hal macam ini tidak ada kesalahan buatnya. Ini berdasarkan ayat 60. Sebagaimana saya maklumkan terus kepada makna, dan perempuan tua yang telah berhenti daripada haid, yang tiada ingin untuk berkahwin lagi, tiada dosa atau kesalahan atas mereka meninggalkan pakaian mereka, dengan bermaksud tidak menampakkan perhiasan dan berlaku sopan, adalah lebih baik, dan Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Mana kalau dia jaga diri, berpakaian yang sopan, itu adalah lebih baik. Ataupun dia senang dengan menutup aurat, walaupun dah tua tapi dia tetap menutup aurat, itu pun lebih baik. Itu maksudnya. Baik, sekarang ini kita sambung lagi ayat yang ke-32. Wankihu, dan nikahilah olehmu, al-ayyam, akan perempuan-perempuan janda, minkum, daripada kamu, wassalihin, dan lelaki-lelaki duda, min ibadikum, daripada hamba-hamba lelaki kamu, wa imaikum, dan hamba-hamba perempuan kamu. Maknanya dikatakan janda ataupun duda, daripada kalangan siapa? Kalangan hamba-hamba. In yakunu fuqara, jika adalah mereka fakir, orang-orang yang fakir, yughnihimullahu min fadli, ia kayakan ataupun ia cukupkan akan mereka oleh Allah daripada kurniaannya. Kalau mereka miskin, dengan perkahwinan itu insya-Allah Allah akan memberikan kurnia sehingga mereka merasa cukup. Jadi berapa banyak orang yang dahulunya belum berkahwin, tidak punya harta, tapi bila berkahwin penuh harta, banyak harta. Itu mana kurnia daripada Allah Ta'ala. Bukan hanya hamba, orang biasa pun macam tu. Dulu belum kahwin susah, tak ada harta, miskin, jadi bila dah berkahwin ada harta-harta.
Ya, di mana Allah murahkan rezeki buatnya. Ini ya terbukti. Wallahu wasi'un alim, dan Allah amat luas kurnianya lagi amat mengetahui. Ini sifat Allah Taala. Ya. Baik. Kita sambung lagi ayat yang ke. Ini panjang ya, ayat 33 ni ya. Ayat 33 ya. Panjang sikit. Baik ya. Wal yasta'fif, dan hendaklah ia menjaga kehormatan, dan hendaklah ia menjaga kehormatan. Wal yasta'fif. Allazina, oleh orang-orang yang la yajiduna, tidak mereka dapati, bracket berkemampuan, nikahan akan nikah, hatta sehingga yughniyahum, ia beri kemampuan akan mereka, ia beri kemampuan akan mereka, Allahu, oleh Allah, min fadlihi, daripada kurniaannya, wallazina, dan orang-orang yang yabtaghuna, mereka menuntut, al-kitabah, akan perjanjian, dalam bracket kitabah, tulis ya, kitabah. Ada satu bab nama kitabah, nanti terangkan. Mimma, daripada apa yang malakat, telah memiliki ia, aimanukum, oleh kanan-kanan kamu, oleh kanan-kanan kamu, bracket hamba sahaya kamu. Fakatibuhum, maka buat perjanjianlah olehmu kepada mereka, maka buat perjanjianlah olehmu kepada mereka. In, jika alimtum, telah mengetahui kamu, fihim, pada mereka, khairan, ada kebaikan, wa atuhum, dan berikanlah olehmu akan mereka, dan berikanlah olehmu akan mereka, min, daripada malillah, harta Allah, allati, yang atakum, telah ia berikan kepada kamu, telah ia berikan kepada kamu.
wala tukrihu, dan jangan kamu paksa. Fatayatikum, hamba-hamba perempuan kamu. Ala atas albira, pelacuran. Pelacuran, ya. In, jika aradna, telah berkendak mereka tahassunan, memelihara kehormatan. Litabtagu, supaya kamu cari arada, harta, dalam braket kebendaan. Al-hayati, kehidupan. Ad-dunya, dunia. Waman, dan barang siapa. Yukhrihunna, ia memaksa akan mereka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, mim ba'di, daripada sesudah, ikrahinna, memaksa mereka. Memaksa mereka. Ghafurun, amat pengampun. Rahim, lagi amat penyayang. Panjang ayatnya. Surah Nur ni ada ayat-ayat yang panjang-panjang. Macam dulu ayat 31, ya, juga panjang. Baik, saya masuk mula, ya. Wal yasta'fif allazina la yajiduna nikah. Maka hendaklah ia memelihara kehormatan oleh orang-orang yang tidak mereka dapati atau tidak mereka berkemampuan nikahan akan nikah. Maksudnya orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk bernikah, maka jagalah kehormatan diri, ya. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sehingga ia cukupkan akan mereka atau ia beri kemampuan akan mereka oleh Allah. Min fadli, daripada kurniaannya. Sehingga Allah beri kemampuan. Wallazina yabtaghunal kitabah, dan orang-orang yang mereka mencari al-kitabah, mereka menuntut atau mencari, menuntut atau mencari al-kitabah. Kitabah ni, iaitu perjanjian. Dalam istilah agama disebut sebagai bahasanya kitabah. Buat nota, nota tepi, kat tepi, nota tulis al-kitabah ialah
Ya, tulisnya nota tepi. Al-kitabah ialah seorang hamba yang hendak merdeka, adakan perjanjian membayar kadar tertentu dengan tuannya. Itu kalau dalam kitab-kitab fiqh akan disebut perkataan kitabah. Kitabah ni bukan makna kitab ya. Di sini bukan makna kitab, al-kitab bukan makna kitab. Al-kitab di sini ialah kitabah. Bukan al-kitab buku, bukan. Jadi mereka menuntut al-kitabah. Mimma daripada apa yang telah memiliki ia malakat aimanukum. Telah memiliki ia oleh kanan-kanan kamu. Makna telah memiliki oleh kanan-kanan kamu setiap kita jumpa. Maksudnya ialah hamba saya. Kena ingat tu ya. Fakatibuhum. Maka adakan perjanjian olehmu akan mereka. Maknanya macam mana kitabah ni? Kitabah begini. Tuannya kata, kalau engkau nak merdeka, dia cakap dengan hambanya, kalau kamu nak merdeka dengan syarat, itu perjanjian tu, dengan syarat engkau bayar padaku 300 dirham. Contohlah 300 dirham. Jadi hamba tu contohnya dia setuju. Dan dia tidak terikat dengan tuan tu lagi. Dia bekerja. Dan dia bayar secara beransur-ansur kepada tuannya sebanyak yang dikendaki jumlah itu. Contohnya yang saya sebut tadi 300 dirham. Ini namanya hamba tu disebut kitabah. Dia mengadakan perjanjian dengan tuannya. Pada masa itu kalau ada buat perjanjian, maka adakan perjanjianlah. In alimtum, jika telah mengetahui kamu fihim pada mereka khairan, ada kebaikan. Kalau itu adalah kebaikan buat dia, buat kamu, tak apa. Dengan perjanjian itu dia bayar, dia pun merdeka. Sekiranya itu ada baik buat kamu pada mereka, maka lakukanlah. Wa atuhum, dan berikanlah olehmu akan mereka min ma'alillah, daripada harta Allah allazi atakum. Dan berikanlah olehmu akan mereka daripada harta Allah yang telah ia berikan kepada kamu. Maknanya harta itu adalah harta pada kita ialah harta Allah. Maknanya berikanlah. Wala tukrihu, dan jangan kamu paksa fatayatikum, hamba-hamba perempuan kamu, alal birra, atas pelacuran. Sebab terkadang orang-orang jahiliyah ini, mereka memiliki hamba-hamba itu jadikan sebagai barang jualan, untuk jadikan sebagai pelacur-pelacur. Maka sebab itu di sini jangan kamu paksa, jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu atas pelacuran. In aradna tahussunan, jika telah berkehendak mereka tahussunan, iaitu memelihara kehormatan. Kalau hamba itu memang nak jaga diri, bersihkan diri, jangan kamu lakukan itu. Litabtaru, supaya kamu cari atau tuntut arad dunia, kebendaan ataupun harta kehidupan dunia. Kamu nakkan upah. Daripada itu kamu perdagangkan hamba kamu untuk kejahatan. Itu kepentingan dunia kamu. Jangan kamu tuntut demikian. Wa may yukrihunna, dan barang siapa ia paksa akan mereka, maknanya daripada Allah ini menerangkan, barang siapa yang memaksa mereka itu hamba-hamba mereka ke lembah pelacuran,
fa innallaha min ba'di ikrahihim ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah daripada maksa mereka amat pengampun lagi amat penyayang. Hamba dia tidak ada daya dan upaya. Ya, kalau tidak kadang dipaksa atau dibunuh kalau tidak mau menurut kata tuannya. Maka dia pun lakukan. Dia lakukan itu dengan penuh dengan paksaan. Maka ingat, ya Allah akan memberikan keampunan kepada mereka. Tapi kamu akan diazab oleh Allah. Ya. Hamba itu akan mendapat keampunan daripada Allah. Tapi kamu yang memaksa itu, ya akan menerima azab yang berat daripada Allah. Itulah maksud di sini. Ya, sebab ya zaman turun ayat ni zaman ada hamba. Sebab itu ada hukum demikian. Dan kita juga ya perlu ya mempelajarinya. Sebab ya kita tidak ada ya hamba. Ya, dan kita pula jangan pula memperhambakan. Jadi setengah orang bila ada orang gaji, ya, kita anggap dia sebagai hamba. Salah. Dia orang merdeka. Ya, dia bukan hamba, dia orang merdeka. Dia kerja, mencari makan, ya. Dengan jalan yang halal. Jadi kita jangan paksa mereka, dia anggap mereka itu hamba. Itu salah lah, ya. Kalau yang lakukan itu bukan Islam tu, ya tak apa. Tapi terkadang orang yang beragama Islam melakukan ya keadaan yang tidak sepatutnya. Ya, dijadikan ya orang-orang gaji itu macam seperti hamba lebih daripada hamba abdi. Ya, dengan tidak dibayar ya gaji, ya kemudian ya berbagai-bagai paksaan dilakukan. Jadi tak bolehlah, ya. Kena ingat itu bukan hamba, itu orang merdeka. Ya. Kena faham, ya. Sedangkan pada hamba sendiri pun kita tidak boleh, kita kena ada ihsan juga, dia manusia. Hanya dia hamba, ya, tapi dia adalah manusia. Jadi kita perlu ada ihsan juga, ya. Ini manusia-manusia yang tidak ada hati, ya, tak ada hati nurani, ya, begitulah dia punya kekejaman kepada sesama manusia, ya. Baik, ya, kita sambung lagi ayat yang ke-34. Walaqad dan demi sesungguhnya anzalna telah kami turunkan ilaika kepada engkau. Ilaika pula. Sorry. Ilaikum kepada kamu. Saya ulang, dan demi sesungguhnya telah kami turunkan ilaikum kepada kamu ayatin ayat-ayat mubayyinat yang terang. Wa masalan dan contoh minal lazina daripada orang-orang yang khalau telah berlalu mereka min qablikum daripada sebelum kamu. Wa mau'izatan dan pengajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Walaqad anzalna ilaikum ayatin bayyinat, dan demi sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu ayat-ayat yang terang. Wa masalan dan contoh minal ladzina khalau min qablikum, dan contoh daripada orang-orang yang telah berlalu mereka daripada sebelum kamu. Wa mau'izatan dan pengajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ada Al-Quran Allah turunkan dengan jelas, dengan terang, dan berapa banyak contoh-contoh yang
dia terangkan dia lebih dahulu. Contoh misal kata dia cerita Aisyah dan Safwan, sehingga ya, yang maha mengetahui menyelesaikan keadaan itu, maka bersihlah tuduhan ya, orang tuduh terhadap Aisyah dan Safwan, maka bersihlah keduanya daripada tuduhan jahat itu ya. Nah, dan begitu cerita-cerita yang ajaib-ajaib ya sebelum kamu, seperti cerita Nabi Yusuf, cerita Maryam contohnya, semua itu adalah jadi mau'izah, iaitu jadi pengajaran ya lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa ya. Baik ya, kita sambung lagi. Oh, panjang ayat ni ya. Ayat 35 ya. Tak apa, kita tengok dulu pada latihan kita. Latihan sorab dulu. Latihan sorab dulu ya. Kita hentikan dulu kat situ. Tengok pada pelajaran sorab kita. Nak buat semakan. Sekejap ya, saya buka mic. Baik, sampai bab apa kita hari itu? Latihan hari itu buat apa? Tasrif misal. Ajwab. Baik, tasrif ajwab ya, menerangkan tentang huruf mu'talnya berada di tengah ya. Berada di tengah. Jadi contoh yang saya berikan iaitu masih lagi bab pahala yafilu ya, iaitu bab perkataan mala ya. Mala ni makna condong. Ya, jadi mala ni berasal daripada mayala. Ya, mayala. Jadi alif tu asalnya ya, mayala. Lalu jadi mala. Ya. Mudhari'nya yamilu. Ya. Jadi mala asalnya mayala. Wazannya ialah fa'ala. Cuba tengok daripada bawah ke atas ya. Tengok daripada bawah ke atas. Contohnya saya baca, contoh tu mala asalnya mayala. Timbangannya fa'ala. Mudhari'nya yamilu. Ya. Asalnya juga yamilu, sama. Wazan ya yaf'ilu. Masdarnya sama, mailan sama. Ya, sama ada sebelum atau sesudah ya. Kemudian tengok amar. Amarnya dia hilang huruf mu'tal tengah tu, jadi mil. Ya, mil asalnya imyil. Imyil ada ya, imyil. Ya tu hilang jadi mil. Kemudian wazannya if'il. Ya. Kemudian amar nahinya la tamil. La tamil, hilang dia punya ya juga, la tamil. Asalnya la tamil, ada ya. Wazan la taf'il. Ya. La tamyil ya, sorry. La tamyil. Wazannya la taf'il. Okey. Saya susunkan yang daripada bawah ya. Mala yamilu mailan mil la tamil. Itu maknanya yang tertulis di buku-buku. Ya. Okey, kemudian nombor 6, 7, 8, 9, 10 baca daripada bawah ya. Ma'ilun berasal daripada ma'ilun. Kemudian wazannya fa'ilun. Isim maf'ulnya mamilun. Ya, berasal daripada mamyulun. Wazan maf'ulun. Kemudian mamyulun jadi mamilun, itu isim maf'ul. Kemudian makan, ya, makan dia. Isim makan mamilun
mamilun, maf'ilun. Mamilun, mamilun, maf'ilun. Kemudian isim alat dia mimalun. Berasal daripada mim yalun. Wazan mif'alun, mif'alun. Ya. Mimalun. Mim yalun jadi mimalun, ya. Okey. Kemudian nombor 11 12. 11 12 baca daripada bawah. Ya, mila. Mila berasal sebelumnya muyila. Wazannya fu'ila sebab ya madinya kan mayala. Mayala majhul muyila. Jadi bila majhul mila. Kemudian mudhari'nya yumalu kan fi'il wazan untuk apa ni majhul dhamma dengan fathah. Jadi yumalu. Asalnya yum yalu. Yum yalu ikut yuf'alu. Ikut yuf'alu. Baik, saya bacakan untuk yang jadi saja ya daripada atas. Daripada atas 1 2 3 tu, ada bawah tu yang jadilah, sesudah tu mana yang dah jadi ya. Mala yamilu mailan milla tamil. Mailun mamilun 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 mimalun. Mila yumalu. Ya, sekarang ni latihan yang perlu dibuat ialah ya. Saro. Masdarnya sairon. Ya, sairon. Sekarang ni buat yang jadi sahaja. Yang dah jadi sahaja. Saro mudhari'nya yasiru. Masdarnya sairon. Amar dia sir. Nahi la tasir. La tasir. Isim fa'il sairun. Sairun. Jadi alif tu jadi hamzah ke bawah ya. Sairun. Isim maf'ulnya masirun. Makan zaman alat. Masirun. Masirun. Misarun. Misarun. Ya. Misarun. Madi majhul. Siro. Yusaru. Ya. Yusaru. Macam kita jumpa perkataan kola. Tapi kola ni tak ada bab ni. Bab lain besok. Kola ya. Ni kola ni tak ada bab fa'ala yaf'ilu. Kola ni fa'ala yaf'ulu besok kita jumpa ya. Jadi tengok kalau kola, kalau majhul jadi kila. Sama macam ni juga kila. Kola maknanya telah berkata ia. Kalau majhul kila. Wa iza qila lahum. Kila. Mana kila telah dikatakan ia. Tu ya majhul kila. Macam ni mila ya. Siro ya. Okey, nombor 2. Ghaba masdar ada 2 ya. Ghaiban 1, ghaibatan 1. Makna ghaib. Ghaib. Mana ghaib atau hilang. Itu makna perkataan ghaib ya, ghaiban. Ya. Ghaiban. Zalikal kitabul la raiba fi. Yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang ghaib. Jadi ghaib. Ghaib tu masdar. Ya, bil ghaibi. Dengan yang ghaib. Jadi ghaibi tu ghaiban asalnya. Ghaiban. Kemudian ghaibi sebab ada huruf jar. Bil ghaibi. Ya. Okey. Segitu buat ghaba. Ghaba mudhari'nya yaghibu. Masdar ghaiban atau ghaibatan. Amar dia ghib. Ghinba saja. Ghib. Nahinya la taghib. Isim fa'il ghaibun. Selalu kita sebut ghaibun. Ghaib. Ya. Aina ya, Aina Hafsah contohnya. Aina Hafsah. Hafsah ya, ghaibah. Ghaibah mana tak hadir. Contohnya. Ya. Kalau perempuan ghaibah.
Kalau lelaki ghaib. Macam tu ya. Ya. Baik, kemudian kita sambung lagi perkataan isim fa'il, isim maf'ul apa? Maribun, makan zaman alat. Maribun, mirabun. Mirabun. Madi majul, riba. Jadi kalau jumpa riba tu, kita tengok riba kan pelik wazan dia riba. Itu makna majhul lah tu. Asalnya ruyiba. Ruyiba. Jadi riba. Mudhari majhul yurabu. Yurabu. Ya. Okey, nombor 3, perkataan salah. Masdarnya sailan. Ini biasa makna banjir, mengalir. Dalam Quran ada ya. Kita akan jumpa perkataan salah, sailan, banjir. Ya, mengalir. Itu maknanya dua-dua tu boleh. Sekarang ni, cuba buat salah. Mudhari'nya yasilu. Masdarnya sailan. Amar sil. Nahi la tasil. Isim fa'il sa'ilun. Isim maf'ul masilun. Makan zaman alat. Masilun, misalun. Ya. Madi majhul sila, mudhari majhul yusalu. Ya. Sila yusalu. Okey. Nombor 2. Ya, nombor 2 ialah ghabah. Okey, saya sebut yang lain. Semak. Ghaba, yaghibu, ghaiban atau ghaibatan. Itu masdarlah. Ghaiban atau ghaibatan. Amarnya ghib, nahinya la taghib. Isim fa'il ghaibun. Isim maf'ul maghibun. Makan zaman sama, maribun. Alat mirabun. Madi majhul riba. Mudhari majhul yughabu. Okey. Nombor 4, ya, perkataan doko. Selalu kita jumpa dalam Quran ya, doko. Doko maknanya sempit. Doikon. Masdarnya doikon. Maknanya sempit, ya. Ini pun ada dalam Quran. Jadi besok kalau kita jumpa perkataan doko, asalnya apa bunyinya? Doyako. Kita mesti bariskan 3 dulu. Kalau ditanya, ya, doko asalnya apa baris dia? Doyako. Macam tu. Mesti atas wazan fa'ala. Doyako. Macam tu. Ya. Doyako. Kemudian doyako iaitu mutal. Lalu dibariskan atas bunyi do, ko. Jadi sesuai dengan bunyi atas lah. Do tu sesuai alif. Jadi letaklah alif, do, ko. Asalnya do, ya, ko. Ya. Masdarnya doikon. Okey, kita buat sekarang ni. Do, ko, mudhari'nya apa? Yadiku, masdar dia doikon. Amar dik, nahi la tadik, isim fa'il doikun. Dia balik kepada hamzah, doikun, sebab bunyi bawah sesuai hamzah. Doikun. Ya, isim maf'ul madikun, makan zaman. Madikun lagi midokun. Madi majhul diko. Mudhari majhul yudoku. Diko yudoku.
Jadi kalau kita tengok ya, wazan yang pelik-pelik, macam contohnya dia dua perkataan saja. Contohnya dik, do, kof, bunyi pula dik. Itu mana amar lah tu. Ya. Ataupun dia berbunyi macam pelik diko. Apa ni diko? Itu ingatkan majhul. Majhul pada mu'tal. Asalnya duyiko. Dia jadi diko. Ya, majhulnya diko. Ya. Kalau madi ma'rufnya doko. Ya, madi majhulnya diko. Ya. Ini adalah bab ajwab atau tasrif ajwab. Ajwab ni maknanya ya kita kenal dengan mu'tal tengah. Ya, kalau mu'tal awal apa nama? Mu'tal awal apa makna? Apa dia punya bunyi dia? Tajuk dia? Mu'tal awal. Yang di awal. Misal. Ya. Mu'tal awal namanya apa? Misal. Mu'tal tengah? Ajwab. Ajwab. Nama-nama ni nak perlu tahu Yang kita nak belajar akan datang ni, yang saya akan bagi nanti, nama dia disebut nakis. Disebut nakis ya. Nakis ni dia punya mutalnya di akhir. Kalau di awal nama misal, di tengah nama ajwab, di akhir nama nakis. Ya. Nakis. Ulang balik. Kalau di awal nama misal. Kalau di tengah ajwab. Kalau di akhir nakis. Itu penting tu. Kalau muta di akhir namanya nakis. Jadi boleh sebut bab nakis atau tasrif nakis. Ya. Contoh ya yang saya akan bagi nanti. Contohnya ialah perkataan baka. Baka ni bakap ya. Baka, tapi dia tidak dibunyikan bunyi saja baka. Ya, tetapi dalam wazan kita kena letakkan baris juga. Bakap ya bunyi bakaya. Bakaya timbangannya wazannya fa'ala. Ya. Kemudian ya bila dah jadi dia tak boleh bakaya. Baka saja. Bakap ya bunyi baka. Ya, mana baka apa? Menangis. Ya, contohnya bakai itu telah menangis aku, bakaina telah menangis kami. Ya. Jadi bila dia bersambung dengan domir, ya baru boleh hidupkan. Contohnya aku, bakai itu. Ya. Telah menangis aku. Tapi kalau dia tak bersambung domir, bunyinya baka saja, telah menangis ia. Ya. Dan ada latihan, ada 5 latihan, tapi yang perlu dibuat latihan ini buat yang jadi sahaja. Ya. Okey. Saya nak bagi tahu semula bahawa ya yang saya hantar salin dulu. Contohnya tasrif nakis, salin dulu semua. Ya, kemudian baru buat latihan. Latihan ikut yang sekarang yang baru ni saya letak tanda right ya. Tanda right saja yang buat. Yang disebut asal itu tak payah buat. Ya. Wazan pun tak payah buat, asal pun tak payah buat, yang buat yang right saja. Tapi mula-mula yang dibagi tu salin dulu sebab salin itu untuk contoh, untuk panduan. Ya, panduan macam mana asal usulnya. Ya. Kemudian yang perlu dibuat latihan, buat yang dah jadi, iaitu yang tanda right. Ya. Itu artinya yang jadi. Sebab apa? Sebab itulah yang ada dalam tulisan. Baik dalam Quran atau dalam buku-buku yang tertulis yang tanda right tu. Tapi dalam pelajaran sorof kita kena kenal asal usulnya.
Contoh saya sebut tadi, baka asalnya bakaya. Ya, mudhari'nya yabki. Asalnya yabkiyu, tapi ya tak bunyi, yabki saja. Ya, kemudian yabkiyu asalnya. Artinya senang ya. Untuk asal bunyikan huruf mu'tal tu sampai habis. Bunyikan, jangan buang. Bunyikan saja ikut wazan. Itu sebenarnya. Kemudian bila dah jadi, itu yang dibuang huruf mu'tal tu. Apalagi bila fi'il amar. Fi'il amar kena buang. Ya, kena buang huruf mu'tal ni. Bila fi'il amar, fi'il nahi kena buang. Ya. Okey, sekadar itu dulu untuk ya hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripadanya, insya-Allah, ya.